Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Thumma ila khususan ruh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu al-bari wa qaddasallahu sirruh. Thumma ila khususan ruh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Fahmi Ibni Zamzam Al-Banjari An-Nadwi rahimahullahu ta'ala alaihi wa qaddasallahu sirruh. ثم إلى خصوص روح العالم رباني شيخي وشيخنا أبو ياب بخير الأنوار ابن الشافعي حفظه الله تعالى ومتعنا الله بصحته. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية فوز بحسن الخاتمة عند الموت. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة. واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan taufik serta hidayah daripada Tuhan, Allah Ta'ala telah himpunkan kita di dalam majlis ilmu pada ketika ini. Moga-moga amal-amal yang kita lakukan ini sekaliannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dapat jadi bantuan, bekalan dan pertolongan kepada diri kita sendiri di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang saya muliakan, masih lagi dalam Syawal kita ni,
dendangan lagu raya pun tak habis lagi, kuih samprik pun duk melekat di gigi lagi orang kata. Jadi sempena Syawal ni saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Sambung pengajian kitab Ayyuhal Walad, muka surat 46. Ya. Ya. Nasihat ke-23 nah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, nasihat yang ke-23, iaitu tinggalkan 4 perkara. 4 perkara ni kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, mesti kita tinggalkan, jangan buat, maksud dia. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta. Anakku di sini kena kepada anak murid Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, yang mana anak murid ini merupakan antara orang-orang yang hampir rapat kepada Al-Imamul Ghazali, dan dia ni amat menyayangi gurunya, begitulah juga gurunya. Anakku, yakni anak muridku yang tercinta, isyarat kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu, Al-Imam menggunakan manhaj mahabbah. Satu cara, satu jalanan mahabbah, yakni mencintai sekalian daripada anak murid dia yang juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dapat guru yang mengambil manhaj mahabbah dalam mentarbiah kita, itu satu untung yang besar. Kerana pandangan guru tersebut berasaskan kepada hati yang mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam hati guru itu menghendaki kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru yang macam ni memada dengan kita tengok dia saja kita boleh jadi baik. Baik. Sekarang pada masa sekarang ni, sampai saat ni aku akan menasihati, yakni menyampaikan nasihat engkau kepada engkau dengan nasihat yang terakhir. Jadi dalam perhimpunan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam kepada anak muridnya, inilah nasihat yang terakhir, yang paling last, iaitu nasihat yang terakhir ni dengan 8 perkara, yakni Al-Imam nak menasihati dengan 8 perkara. Maka terimalah nasihatku ini, yakni terimalah dengan hati yang terbuka akan segala nasihat ini, nasihat yang nak disampaikan ni. Tujuan dia supaya ilmu yang ada pada dirimu itu, supaya ilmu yang ada pada anak murid dan juga pada kita ni tidak menjadi hujah untuk kemudaratan engkau pada hari kiamat nanti. Pasal apa nak kena terima nasihat ni? Supaya ilmu yang kita ada tu tidak akan menjadi kemudaratan kepada kita bila kita berhadap ataupun berdepan dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Jadi sebahagian orang memahami perkataan ini dengan beralasan untuk tidak menuntut ilmu. Jadi perkataan Al-Imamul Ghazali ini bermaksud ilmu ni kalau kita tak amal, dia akan jadi hujah, dia akan memberi mudarat kepada kita apabila kita sampai di hari akhirat nanti. Dan sebahagian orang apabila mengetahui ini, dia mengambil perkataan ini sebagai alasan untuk tidak mahu menuntut ilmu, dengan katanya baik tak tahu. Kalau aku tak tahu, tak apa, itu alasan dia. Ilmu tu tak akan jadi hujah, tak akan jadi kemudaratan kepada kita pasal kita tak ada ilmu. Jadi pemahaman sebegini kita minta Allah Ta'ala jauhkan daripada kita. Kerana pemikiran, pemahaman macam ni menunjukkan kebebalan akal kita dalam nak menggerakkan untuk berfikir.
Orang ni kalau dia tahap malas fikir, bodoh tu paling tinggi. Orang yang paling teruk dalam dunia ni dia malas nak fikir. Banyak masyarakat kita malas nak fikir. Tu. Contohnya dalam suasana keadaan ekonomi sekarang yang merudum, banyak yang tak ada kerja. Dia menganggap yang tu kemusnahan dalam kehidupan dia. Pasal apa? Dia malas nak fikir. Dia tak tahu kata Bangladesh duk kerak rumput tepi jalan tu balik berjuta-juta ke negara dia. Dalam agama kita dia tak ada istilah menganggur. Tak ada. Kalau kita kahwin, kita tak ada kerja, boleh bertambah. Innal ardi wasi'atun. Allah Ta'ala firman, muka bumi Tuhan ni luas, penuh dengan rezeki. Maka bertakwa kepada Allah, fa iyaya fattaqun. Buat pilah apa kerja pun. Tapi oleh kerana cara kita fikir nak jaga hati orang, cara kita fikir ambil kisah cakap orang, kita kelas kerja. Padahal boleh ambil RM20, beli buah limau berapa kilo, jual kat adik-beradik. Kalaulah kita beli itu dengan harga sekilo, katakanlah RM5, kita jual lah RM7, dapat untung RM2, habis 20 kilo, dapat. Kalau sekilo untung RM2, 20 kilo, dah dapat RM40 untuk dalam masa sejam. Contoh. Tu. Mudah saja nak hidup. Tapi oleh kerana kita malas nak fikir, jadilah kita ni orang yang paling bodoh dalam alam. Nak ada duit ni kena gaji bulan, nak kena duit, ada duit ni kena ada pakai tai baru hidup berjaya. Salah. Jadi kena gerakkan akal. Kena gerakkan akal. Tu. Baik. Adapun orang yang berkata kalaulah ilmu ni kita tak beramal, dia akan menjadi hujah pada kita, maka kita tak payah berilmu, tak payah mengaji, maka itu adalah orang yang malas berfikir. Maka kedudukan dia paling teruk lah. Kebodohan, kedunguan dia tu. Dalam alam ni. Semua manusia tak mau duduk dalam kejahilan. Jahil, takti ni satu benda yang paling rendah martabat dia. Kalaulah kita duduk sembang-sembang dalam satu isu, tiba-tiba kawan tu tanya kita, hang tahu tak benda ni? Kita abang tak tahu, jatuh martabat kita daripada orang yang tahu. Duduk bawah kita daripada orang yang tahu. Baik. Jadi perkara yang kita kena tahu untuk menyelamatkan diri kita, kerana kita ni ada satu lagi kehidupan selepas daripada kita mati, iaitu kehidupan akhirat, iaitu ada beberapa perkara yang Tuhan mesti pastikan kita kena tahu, dinamakan wajib. Yang pertama, kita kena tahu tentang ilmu akidah. Yang ni kena mengaji. Kerana perjalanan i'tiqadiyah ataupun keimanan ni berjalan setiap detik. Saat-saat kita sembahyang, kita sembah Tuhan, kita kena kenal lah Tuhan yang kita sembah. Tuhan tengok kita dengan macam mana, Tuhan dengar ke apa yang kita baca, Tuhan tahu ke apa yang dalam hati kita melintas. Kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghadap Allah Taala tu, adakah Tuhan di depan? Ada. Tuhan ni bersifat dengan mukhalafah. Begitulah juga apabila kita berzikir, kita sebut subhanallah, Allah tu sifat dia macam mana. Maksudnya dalam bab keimanan ni sentiasa kena terisi dalam hati kita. Maka itu dalam bahagian ilmu tauhid, akidah sunnah wal jamaah, iaitu al-Imam Abu Hasan Asy'ari, al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, sifat 13, sifat 20. Ataupun kita ambil lah matan Tahawi, tauhid salaf tu, yang betul lah. Baik. Kemudian ilmu yang kita mesti kena tahu, ilmu macam mana cara nak beribadat, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Cara semayang dinamakan ilmu fiqh, cara puasa, cara nak berzakat. Kalau kita dapat pergi haji ataupun umrah, kena tahu cara dia. Yang mana hak ni Tuhan paksa kita mengetahui, tak boleh jahil. Cara nak ambil wudu, cara nak semayang berjamaah. Kemudian yang ketiganya iaitu ilmu untuk menyuci hati kita, mengikhlaskan hati kita dalam setiap ibadah yang kita buat, dinamakan ilmu tasawuf. Yang ni Tuhan tak bagi kita tak tahu.
Maka 3 jenis ilmu ni wajib kita kena mengaji, wajib kita kena tahu, serta wajib kita kena beramal. Apabila kita mengetahui ilmu yang ni, kemudian kita tak beramal dengan ilmu ni, kita tahu sembahyang tapi kita tak sembahyang, kita tahu cara baca Fatihah yang betul, kita saja baca cara segat, yang inilah ilmu yang akan menjadi hujah kepada kita di hari akhirat. Adapun ilmu-ilmu yang sunat kita ketahui kemudian kita tak beramal, yang tu dia tak jadi hujah kemudaratan, jadi hujah penyesalan pasal pahala tak cukup. Bukan dengan sebab kita tak beramal dengan sedekah nanti kita akan masuk neraka. Kembali balik pada kaedah dia, hukum bersedekah ni apa dia? Sunat. Sunat lah. Kalau kita tak beramal dengan dia, makruh. Maka dia menjadi hujah dalam bentuk penyesalan kita kerana pahala tak cukup, sia-sia kehidupan kita di dunia dalam bentuk tu. Baik. Bukan bermaksud semua ilmu tu akan menjadi hujah kepada kita, menyebabkan kita masuk neraka, bukan. Tengok ilmu apa. Kalau ilmu yang wajib fardu ain, kita tahu kita tak beramal, maka dia menjadi hujah kemudaratan kepada kita. Kalaulah ilmu tu ilmu yang sunat ataupun fardu kifayah, kita tahu dan kita tak beramal, dia menjadi hujah penyesalan kepada kita. Penyesalan dari sudut kurangnya pahala. Baik. Itu jawapan untuk orang-orang yang tadi. Tak mengaji lagi baguslah. Pasal tak tahu, nanti Tuhan tak tanya. Kejahilan dalam ilmu yang wajib kita mengaji ni, contohnya ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, yang tu kedahsyatan kemudaratan dia tak ada terperi. Tak ada terperi. Paling dahsyat kali. Kerana alasan tak tahu ni Tuhan tak terima. Pasal apa sembahyang baca Fatihah tidak ada tasydid umpamanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syaddah tu tak ada. Kita habaq tak tahu, ya Allah, tak terima. Pasal apa kamu rokok kemudian kamu i'tidal, selepas kamu i'tidal tu kamu sujud tidak ada tuma'ninah, saya tak tahu, ya Allah. Yang ni yang kata jadi mudarat tu. Pasal apa kamu mengiktikadkan bahwasanya aku ni bertempat, Allah tu bertempat, saya tak tahu, ya Allah. Tak diterima, tak tahu kita tu. Baik. Jadi Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, dia memberi nasihat, suruh kita buka hati kita, terima nasihat ni, supaya apa? Ilmu yang kita tahu tak menjadi kemudaratan kepada kita di hari akhirat. Apa tu? 8 perkara ini terbahagi kepada 2. 8 perkara yang Al-Imam nak sampaikan kepada kita, kemudian daripada 8 ni dibahagikan pada 2. 4 perkara mesti engkau tinggalkan. 4 benda ni kena tinggal, tak boleh buat. Dan 4 perkara lagi mesti engkau laksanakan. 4 lagi mesti kena buat. Kenapa? Kerana 4 perkara ataupun 8 perkara ni memang amat-amat bersangkut paut di dalam kehidupan kita. Kalau hak yang 4 kena tinggal ni kita buat, kita tak akan berjumpa kebahagiaan di dalam hidup kita. Kita tak akan berjumpa. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, adapun 4 perkara yang mesti engkau tinggalkan, yang tak dapat tidak kita kena tinggal, jangan buat, maka iaitu perkara pertama daripada 4 perkara tu, bahawa seboleh-bolehnya jangan engkau bertengkar dengan seorang pada apa jua masalah. Jangan bergaduh dengan orang masalah apa pun. Jangan jadikan manhaj ataupun budaya marah ni adalah budaya kita berinteraksi dengan orang. Jangan. Kita ada cara nak bercakap dengan kawan, ada cara nak bercakap dengan isteri, ada cara bercakap dengan anak, ada cara bercakap dengan siapa-siapa saja, jiran. Dan setiap orang yang kita hadapi ni, dia ada mood dia. Dia ada keadaan dia ada perasaan dia. Kadang-kadang mood mereka elok, kadang-kadang keadaan mereka elok, suasana damai dalam hati mereka, kadang-kadang mereka ada problem.
Kadang-kadang mereka dalam kesusahan, kadang-kadang mereka dalam keperitan, kadang-kadang mereka dalam masalah. Dan tingkatan orang ni dia tak sama. Orang ni iman dia 10, yang ni 17, yang ni 18, yang ni 1000. Tak sama. Apabila kita tahu kepelbagaian pada setiap orang yang kita nak berhadapan tu, maka benda yang akan masuk pada kita ni, yang akan masuk melalui pendengaran kita, yang akan masuk melalui akal kita, pada penglihatan kita, macam-macam jenis. Apabila benda ni akan masuk kepada diri kita daripada pelbagai macam-macam jenis, keadaan, perkataan, macam-macam lah, maka kita kena letakkan hati kita dalam keadaan suasana bukan marah, bukan hati yang tak puas hati, sebaliknya hati yang menerima siapa pun, macam mana hamai aku terima, baru boleh hidup. Baru boleh hidup beragama. Ni kalau orang cakap cengeng sikit dengan kita, kita nak pedih hati, kita nak marah, nak kecil hati, payah. Tu. Kalau orang buat manja sikit dengan kita, kita nak lembek lutut apa semua, payah. Tu nah. Jadi tak boleh jadikan asas kehidupan kita tu dalam nafsu amarah, yang dalam bentuk kemarahan, marah. Kerana orang ni pelbagai, no? Kemudian kalaulah sesuatu pendapat kita ditolak, ataupun kita nak mengeluarkan sesuatu pendapat, ataupun orang bagi pendapat kat kita, ataupun orang bercakap dengan kita tentang satu isu ataupun urusan kerja, dalam ofis, luar ofis, di rumah, dalam rumah tangga, ataupun dengan siapa pun, jangan guna asas untuk bertengkar kerana kita nak menangkan diri kita. Tak boleh guna. Kita kena duduk di dalam keadaan suasana hati kita yang berdamai dengan semua orang. Kerana orang yang bertengkar ini, emosi dia marah, dia nak menang, dia nak dahulukan pendapat dia. Baik. Jadi Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala alaih pesan kepada kita, jangan bertengkar dengan seseorang pun apa jua masalah. Contohnya kita bawa kereta, gum orang langgar kita, keluar kereta, selesai masalah dengan bercakap yang elok. Ataupun kita langgar orang, langgar dia kata, haji tak nampak ke kereta aku punya besar, dia guna perkataan yang menyucuk jiwa kita. Jangan kita bertengkar, jangan kita marah, kerana hak tu bukan konsep nak menyelesaikan masalah. Nak menyelesaikan masalah ni Tuhan bagi cara bercakap. Awak ada lesen? Ada. Saya ada lesen. Jom kita buat report. Cakap elok-elok, baru boleh hidup atas dunia. Tama-tama isu-isu dalam agama ataupun politik, tak payah bertengkar, bercakap saja. Saya tak sokong dia ni, habis. Cakap api macam mana, saya tak sokong. Lagu tu. Kita duduk dalam suasana damai, hati kita harmoni. Kalau nak buat kuih samprik yang sedap, kena buh yang ni. Orang cakap dia tak setuju dengan cara kita buat, dan kita pun tak setuju dengan cara dia buat. Jangan bertengkar. Cakap elok-elok. Banyak perkataan yang elok yang boleh kita guna. Di dalam hati kita ni banyak sifat-sifat yang elok boleh kita guna, selain daripada sifat marah dan suka bertengkar. Kalaulah orang tu bercakap-cakap meninggikan diri, kita diam. Kalau kita nak bercakap balik tu akan berlaku pertengkaran, sengap sudah. Bukannya ada apa, bukan orang nak bagi piala, bukan orang nak bagi apa pun, diam, sengap. Yang tu. Pasal apa Al-Imamul Ghazali dia tak bagi bertengkar? Kerana pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Kerana bertengkar ni, dalam pertengkaran tu akan berlaku penyakit hati yang dahsyat-dahsyat. Tu. Nanti kamu kahwin, nanti kamu tahulah. Yang kata bini ni macam mana. Kalau seorang perangai lagu seorang, kalau tambah lagi sakan. Kan? Orang perempuan ni macam mana? Kita akan faham sifat perempuan. Bukan boleh bertengkar dengan orang perempuan. Dengar. Dia letih. Letih jaga anak, letih jaga kita, letih sapu sampah, letih semua. Tambah-tambah orang perempuan KL dia kena pergi kerja. Letih balik kerja, dia nak bawa kereta jam tu, letih, dia tak sapa dengan orang lelaki. Lepas tu jadi sikit kesalahan, dia awak keluar habis.
segala pisau dia, segala pedang dia, segala motor, segala machine gun, dekat apa? Dekat laki dia. Kita nak buat apa? Adik, nak buat apa? Abang ni tak reti-reti ke? Jangan lempak baju macam-macam ni ya, kalau orang Kedah. Kan? Kena kalau Kedah, dia buat haram. Haram betul orang tua ni. Ustaz duk mengajak ni orang cium tangan, balik rumah bini sapu macam tu ya. Pasal apa lewat ni? Lagu tu ustaz ni. Tak kira ustaz, tok guru mana, tok wali pun balik rumah bini cakui macam tu ya. Kan? Ni. Abang ni saya duk bercakap dia boleh kot lain. Dia buat macam tu. Adik-adik berani tak buat ustaz ni? Tak berani kan? Kat Ustaz Zaki ke berani tak cakap? Tak berani. Isteri dia Hitler. Kan? Tok guru tak berani nak kata apa, sungguh. Habis tu ustaz buat apa? Diam. Jangan duk melawan. Agak dia dah puas tu pi tokok hidung dia tu. Gigit. Kalau Nabi dia tarik hidung, kita pi tokok tu hidung dia tu. Kan? Saya cerita lain. Yang tu saja. Bertengkar ni tak payah buang masa. Sungguh saya dah perhati tengok tok guru saya. Sebahagiannya wali-wali Allah besar di Kendari Kedah. Kan? Duk cuci longkang, hujan duk turun pasal ayak masuk dalam rumah, bini duk belakang tu duk pau beletiak. Depa tak kata apa, depa sengap. Kita sampai terfikir, amboi, takkan tok guru kena maki habu dengan bini? Ya, depa diam. Pasal apa? Bertengkar ni tak ada guna. Dia merosakkan jiwa kita. Pegang yang ni sungguh-sungguh. Tu. Pegang ini, jangan bertengkar. Kalau kawan kita bagi pendapat, duk pertahan pendapat dia, walaupun pendapat dia salah, diam saja, sengap. Kerana orang salah ni dia akan salah. Dia tak akan jumpa kejayaan. Habis. Kemudian apa bermacam-macam penyakit daripada pertengkaran tu, dosanya jauh lebih besar daripada faedahnya. Pertengkaran ni akan menyebabkan dosa. Dosa ni dengan faedah bertengkar tu, apa faedah bertengkar? Kita menanglah pendapat kita. Tu faedah dia. Dosa dengan faedah tu yang mana besar? Dosa tu lebih besar lagi daripada faedah yang kita dapat. Sedangkan faedah tu tak ada apa-apa pun. Baik. Kerana pertengkaran itu punca segala perangai yang jahat. Dengan sebab bertengkar inilah segala perangai jahat yang dalam hati hinggap di dalam hati kita. Dengan sebab kita bertengkar tu. Asal dia hati kita elok. Kita baru berselawat, kita baru semayang, tiba-tiba kita bertengkar. Hati yang elok tu bertukar jadi hati yang kelabu ataupun hati yang hitam. Baik. Contoh dia perangai yang jahat, yang sifat jahat tu seperti riak. Kita beramal bukan kerana Allah. Kita beramal tu kerana nak sesuatu tujuan keduniaan. Nak kepada harta, nak kepada pujian, nak kepada pangkat. Dengan ibadah yang kita buat, terjadinya riak ni, salah satunya datang daripada mana? Pertengkaran. Dengan kita bertengkar tu, jadi sifat riak dalam hati kita. Kemudian hasad, yang didengki. Sakit hati kita apabila orang lain dapat nikmat, sama ada nikmat dunia ataupun akhirat, hati kita tak seronok, hati kita sakit. Yang tu dinamakan dengki, hasad. Terjadinya hasad, terjadinya dengki daripada pertengkaran. Apabila seseorang tu memenangi pertengkaran, kita rasa kita lekeh, kita jadi sakit hati kat dia. Tiba-tiba orang yang memenangi pertengkaran kita tu mendapat nikmat daripada Allah, lagi sakit hati. Itu dinamakan hasad. Kemudian takabur, dengki, terjadinya sifat takabur. Takabur ni, yakni kita memandang di dalam hati kita orang lain tu lekeh daripada kita, serta kita menghina orang lain. Tu takabur. Kemudian terjadinya permusuhan. Daripada pertengkaran terjadinya bermusuh. Kita tengok dia, kita tak puas hati. Dia tengok kita, dia tak puas hati. Yang tu permusuhan. Tu sifat tak elok. Dan merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri. Ujub. Daripada pertengkaran tu terjadi sifat bangga diri sendiri. Masa kagum dengan diri kita sendiri, dengan keupayaan diri kita sendiri. Dan yang lain-lain lagi, dan banyak lagi sifat-sifat tercela akan terjadi daripada pertengkaran.
Jadi jangan bertengkar. Dengan kawan pun jangan bertengkar. Lebih-lebih lagi lah dengan guru kita, langsung tak boleh bertengkar. Berkelahi. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, jikalau engkau pada satu hari terheret kepada kancah pertengkaran, kancah penghujahan, nak berhujah dengan orang. Terheret ni secara terpaksa lah. Tak dapat tidak, kita terbawa, kita dibawa kepada kancah pertengkaran antara engkau, antara kita dengan orang lain atau dengan sekumpulan orang. Terpaksa kita berhujah dengan dia. Bukan berkelahi mulut ni, terpaksa kita berhujah, mempertahankan diri, mempertahankan agama dan sebagainya. Dia jadi macam tu. Dan adalah niat yang ada di hatimu untuk menzahirkan kebenaran, dan ketika tu hati kita niat di dalam penghujahan, di dalam pertengkaran, di dalam perbincangan tersebut, niat kita nak menunjuk kebenaran, nak menzahirkan kebenaran, nak menyatakan kebenaran yang betulnya macam ni. Yang betulnya macam ni, kita nak nyatakan yang tu. Tujuannya supaya kebenaran itu tidak hilang, supaya kebenaran itu tak hilang. Tak hilang daripada masyarakat, tak hilang daripada telinga-telinga orang. Banyak kebenaran-kebenaran apabila kita diamkan, dia jadi hilang. Contohnya suasana masyarakat kita macam mana, budaya kita macam mana, apabila kebenaran itu didiamkan, dia jadi hilang, kita terikut dengan budaya barat dan sebagainya. Contohnya jadi kita tak mau kebenaran itu hilang, tak mau kebenaran itu tenggelam. Jadi niat kita dalam nak berhujah, dalam nak berdebat ataupun bertengkar, bukan bertengkar marah ni, dalam nak berdialog tu, tujuan dia tak mau bagi hilang kebenaran. Benda yang betul itu tak mau bagi hilang. Tetapi jikalau benar niat di hatimu itu, iaitu tak mau bagi kebenaran hilang, untuk menzahirkan kebenaran, maka di sana ada dua tanda. Jadi kalau kita niat macam ni, kita berhujah ni, tujuan dia tak mau bagi kebenaran tu hilang, kita nak zahirkan kebenaran, ada dua alamat pada diri kita. Ada dua alamat pada diri kita. Contohnya kita bercakap dalam satu topik keagamaan contohnya. Dia kata apa? Sembahyang ni kalau kita tinggal tak payah qada. Kalau kita tinggal dengan sengaja, tak payah qada. Maka pendapat Ibnu Taimiyah dan pendapat tu ditolak. Tak betul. Jadi kita nak berhujah, nak katakan, nak nyatakan pendapat tu tak sah kita amalkan. Dan pendapat tu ditolak. Yang betulnya sembahyang ni, kalaulah kita tinggal dengan sengaja, wajib kita kena tinggalkan. Kalau kita diamkan perkara ni, orang-orang jahil akan ambil mudah. Mereka tak qada sembahyang, maka kebenaran tu akan tenggelam. Kita nak berhujah tu. Jadi tanda niat kita tu betul kerana nak menzahirkan kebenaran tu, ada dua alamat, ada dua tanda. Jadi kita kena perhati tanda ni, adakah ada pada kita tanda ni? Kalau ada, teruskan penghujahan. Kalau tak ada, kita kena berhenti. Yang pertama, bahawa engkau tidak membezakan sama ada kebenaran itu nanti tersingkap melalui lidahmu atau lidah orang yang lain daripadamu. Dalam kita berhujah tu, kita jadi tak kisah. Kalau dia betul, kita boleh terima pandangan dia. Kalau kita betul, dia terima pandangan kita. Kita tak kisah kebenaran tu daripada pihak belah mana, sama ada pihak belah kita ataupun pihak belah dia. Kalaulah dalam hati kita ada ni, memang betul kita niat dalam berhujah tu kerana nak menzahirkan kebenaran. Tapi kalau di hati kita nak menang tu belah kita saja, belah dia kita tak mau dengar kebenaran tu, yang tu kita bukan niat macam tadi. Itu niat kita yang sebenarnya kerana nak mencari kedudukan, ketinggian, kemasyhuran, bukan nak menzahirkan perkara yang benar. Yang keduanya, bahawa perbahasannya itu lebih disukai seandainya dilaksanakan di tempat yang tertutup daripada tempat yang dihadiri oleh orang ramai. Hati kita suka berbincang
berbahas dalam keadaan orang tak ada. Masalah dia apa dia? Masalah dia adalah satu topik ini. Antara siapa? Antara kita dengan si dia. Kita dengan dia saja sudahlah. Orang lain nak terlibat buat apa? Kan contoh dia. Contohnya apa dia? Seseorang tu dia ambil duit surau. Berapa? 40,000. Bukti dah ada. Semua dah ada. Siapa yang terlibat? AJK surau sahajalah. Pergi bincang ni macam mana ni haji. 40,000 masuk dalam akaun you. Kami pun tak tahu, tiba-tiba pihak bank hantar ni, ada masuk dalam akaun tu haji. Kami dah soreh dah dengan isteri tu haji, kata ni nama tu haji, IC apa-apa semua. Macam mana nak buat ni? Bukannya kita pergi pack sana, pack sini, pack tu, tak selesai masalah. Kita nak saya, okey, saya mengaku saya ambil. Saya ganti balik. Okey, tak apalah, tu haji ganti balik. Kalau nak bayar dia sebulan banyak ni, kena bayar kat surau. Ni bukan duit kami, duit surau. Lepas tu jawatan ni, bendahari ni, tu haji tak boleh handle dah lah. Tu haji buat surat ni, sign, kata tu haji tak dapat sambung perkhidmatan pasal sakit apa-apa, tak apa, kita terima, kita akan umum. Siapa-siapa pun tak tahu benda ni. Selesai masalah? Selesai. Tu Nabi suruh buat macam tu lah. Lepas tu haji jangan lupanya bertobat dengan Allah. Pasal dosa dah besar tu haji. Waktu minda nak cari penyelesaian. Saya buat ma'had. Masalah ni tak tahu nak abang lah. Sik baik Tok Guru mengajak ilmu-ilmu yang macam ni. Kalau kita betul dengan apa yang Nabi SAW ajarkan pada kita. Betul kita seperti mana syariat Rasulullah dan seperti mana yang tunjuk oleh para alim ulama seperti hak ni. Tuhan tolong selesai, settle masalah. Macam orang nak masuk sikit topik ni buat cerah mata sikit, nak kahwin dua lah. Kan? Apa guna pergi kahwin ni siam? Abang kat bini, abang tak payah pejam teringat muka. Ni kan? Abang betul-betul perempuan memang marah. Tak payah gunalah istilah minta maaf dulu, kemudian baru minta izin. Tak payah. Sembunyi-sembunyi apa? Kan? Pertahan kedudukan kita tu. Abang tak payah. Abang ada duit. Duit dalam tabung haji ada 2 juta. Duit dalam ni ada ni. Yang kamu ni dah menepus lah. Abang okey lagi. Tak payah minum tongkat ali apa semua. Duduk steady. Cakap elok-elok. Pujuk elok. Guna Romeo kita tu. Orang perempuan ni suka apa? Study. Tak tahu mai tanya Ustaz Yusri. Kan? Macam mana nak buat? Nak pujuk. Orang perempuan nak pujuk kat mana? Kau dah bagi lah. Ustaz apa siapa seorang? Tunggu Ustaz. Tunggu. nanti insya-Allah. Amin. Kan? Nanti tengok buat ni beramal dengan ilmu kan. Tu. Isteri tak ada tu haji, isteri duk lekir. Tu dia pun tak tengok ni. Yang tu. Kan? Jadi kita nak selesai masalah. Kalau yang duk sembunyi jadi jahanam lah. Lepas tu masuk pula Facebook, lagi jahanam, Instagram. Sebab benda nak buat tu elok. Lepas tu nak tambah ni bukan perkara yang bab tambah ya. Dia apabila kita berkahwin dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab tu panjang sampai ke mati. Mampu ke? Yang tu kena fikir juga. Jadi perbahasan tu mestilah sendirian antara kita dengan orang yang terlibat saja. Tak payah umum-umum, tak payah buka-buka. Kerana yang tu dia akan lari daripada tujuan asal nak cari kebenaran, lebih kepada kemahsyuran. Lebih kepada kemahsyuran ataupun nak cari pengikut. Okey, baik. Jadi 2 tanda ni, 1 dan 2 ni mesti ada pada diri kita. Sekiranya ada pada diri kita 2 tanda ni, memang betul kita niat nak cari kebenaran. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala. Dan dalam hal ini ada satu faedah, ada satu manfaat yang perlu aku ingatkan akan dikau. Dalam hal bertengkar ni ataupun dalam hal berbahas ni untuk menzahirkan kebenaran ni, ada satu benda yang Al-Imamul Ghazali nak peringat kepada kita. Iaitu ketahuilah bahwasanya menimbulkan satu kemuskilan, satu kesamaran pada suatu masalah itu sama halnya dengan menunjukkan penyakit hati kepada seorang doktor.
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih nak cerita sikit ilmu falsafah. Kalaulah kita timbulkan satu kemuskilan, kita tunjulkan satu benda yang kita tak tahu, kita nak menyelesaikan satu kemuskilan, satu benda yang kita tak arti pada satu masalah, sama hal dia semacamlah kita pergi depan doktor, kemudian kita tunjukkan penyakit kita kepada doktor. Macam mana kita nak faham? Kalau kita buat satu masalah, benda yang mudah kita buat jadi payah. Kan? Contohnya dalam bercakap-cakap, dalam bersembang-sembang, dalam nak menyampaikan pendapat, kita berkerah dengan pendapat kita. Kemudian kita banyak kalau buat macam ni dia akan jadi macam ni, kita banyak tunjukkan masalah pada diri kita. Sebenarnya kita sedang menunjukkan penyakit kita kepada orang. Kita tunjukkan keadaan diri kita yang tak baik kepada orang lain. Itu maksud Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih. Jadi di sini Al-Imam nak ajak kita perwatakan yang betul supaya kita dihormati, kerana ini perwatakan Nabi SAW. Apabila kita berhadapan dengan orang, dengan masyarakat ataupun dengan kawan-kawan kita, jangan terlalu banyak bercakap. Lebih baik kita jadi orang yang menghubung perbicaraan, dan lebih baik kita kata ni bukan kelaikan saya, saya tak pandai bab ni. Lebih baik duk bercakap macam tu. Contohnya kadang-kadang orang tu dia nak habaq kata dia hebat dalam ilmu angkasa. Dia pergi tanya, apa jarak bulan di sini? Dia timbulkan satu kemuskilan. Sebenarnya dia sedang merungkaikan di hadapan kita penyakit yang ada dalam hati dia. Tu Al-Imam Al-Ghazali nak cerita macam ni. Orang yang duk timbul masalah ni, kemuskilan, duk timbul satu benda yang susah-susah pada satu masalah ni, samalah dengan pi tunjuk penyakit hati kepada seorang doktor. Duk selongkak hati kita. Dan jawapan yang diberikan kepada kemuskilan tersebut sama pula halnya dengan usaha yang dibuat untuk merawat penyakit hati itu. Apabila kita nampak orang yang macam ni, dia bertanya kepada kita satu kemuskilan yang dia tak tahu, kita boleh memahami bahawasanya tahap ilmu dia macam ni, kedudukan ketinggian ilmu dia setakat ni. Contohnya dia tanya, Ustaz, dalam sembahyang subuh kalau tak baca kunut sah ke tak? Dia tanya saya ataupun tanya kita adik-adik ni, pelajar-pelajar sekalian. Kita ada ilmu tu. Dengan pertanyaan dia tu kita tahu dah tahap keilmuan dia tu tahap mana. Macam kita pergi kat doktor lah. Kita pergi, doktor saya ni dalam perut saya ni sakit. Doktor tu tahu dah dia ni sakit usus. Walaupun benda tu dia dalam usus tu, tapi doktor dah tahu dah. Jadi apabila orang mai tanya kita dengan kemuskilan tu, kita menempati doktor. Kita kena rawat dia, bukan hina dia. Jadi daripada perkataan ni, yang pertamanya, jadilah orang yang tak banyak cakap. Kerana apabila kita tak banyak cakap, orang tak tahu kelemahan kita. Kita bukan orang yang happy go lucky ataupun melawak tah jadi macam mana tah, duduk kedai kopi tu orang lain gelak tak sangka dengan sebab kita buat lawak. Sebenarnya kita turunkan standard kita. Kalau kita buat dia macho smart ni walaupun berumur smart baik. Kemudian kalaulah ada orang menimbulkan kemuskilan pada kita, kita kena ingat bahawasanya kita ni kena rawat dia, bukan kena hina dia. Bukan lah masalah ni pun hang tak tahu. Kalaulah kita bersikap macam tu, tak boleh duduk tempat guru, tak boleh. Kita akan menambah keburukan. Ataupun kita seorang ayah ataupun mak, anak kita ni dah 3 tak boleh baca lagi, bukannya kita duk pelekeh dia, tak. Tugas kita ajar, tak boleh tang mana rawat, tak boleh tang ni rawat. Yang tu saja, bukan peleceh tau. Lembab sungguhlah budak ni, habis jam. Tu. Jadi Al-Imam nak ajak kita satu benda yang betul, yang kita telah tinggalkan.
Jadi apabila orang tanya kepada kita masalah, maka kita adalah perawat. Kena cerita walaupun masalah tu remeh. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menghina para sahabat yang bertanya, walaupun pertanyaan tu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang simple. Baik. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang jahil itu adalah orang yang sakit hatinya. Orang jahil, orang tak erti ni orang sakit. Banyak sungguh. Waktu ustaz duduk pondok dulu, ustaz tak keluar bermasyarakat. Pekan al-ustaz, bandar al-ustaz tu 3 tahun sekali baru pergi. Mungkin. Tak suka keluar pergi berjalan-jalan, pergi tengok, tak suka. Bahkan isu-isu terbaru tak tahu kadang-kadang. Kita ni kes kita tak up to date, orang gelap. Sembang tu tak nak sembang sangat orang, pasal orang semua cerita baru. Kemudian kawanlah pasal geng UKM. Mailah mengajak Kuala Lumpur apa duduk dalam hutan, mai sini suasana lain. Tu suasana lain. Kena buka kitab lain, kena buka lagi kitab. Kena mengaji falsafah, kena mengaji hok ni, kena mengaji hok ni nak masuk ke Kuala Lumpur. Kan? Macam orang Kuala Lumpur rajin berzikir, la ilaha illallah. Rajin. Tapi tempat kerja dia tak jaga hubungan dia dengan orang lelaki, dia tak jaga bergambar hampir dekat. Kan? Macam-macam. Tak boleh kita, weh haram tu. Tak boleh. Jangan. Pergi kursus. Ni laki orang, ni bini orang pergi sekali. Makan sekali, nak bincang kerja. Tunggulah pada masa tanya Rasulullah, boleh ke tak? Saya tak mahu hukum. Sebab suasana dah jadi macam tu. Pembentukan ilmu fiqh ni, dia kena adulah. Ulama dia kena ni lah. Tu. Tapi kalau kita ustaz ni jangan kata, tak boleh haram. Jangan. Orang sakit. Kita kena adun elok-elok bahasa kita. Kena rawat elok-elok. Kena gemarkan mereka dengan agama. Pasal kita duduk di Kuala Lumpur. Kalau duduk Kedah, Jitra, Pida 3, kampung isteri saya, kampung Betel, tak ada masalah. Orang kampung. Tu. Jadi Al-Imamul Ghazali nak suruh kita ni, adik-adik yang duk mengaji ni, yang jadi ustaz ni, macam ni otak. Orang yang melanggar hukum Allah tu adalah pesakit. Ada seorang duk Bandar Husion. Tu. Dalam peti air dia tu macam-macam ayat. Hak halal ada, hak haram pun ada. Jangan silap ambil lagi minum-minum main mengajak tu. Okay. Terdetik dalam hati, aku tak mau kawan lah. Tapi duk bahasa Al-Imam Asy-Syazuli tak pernah buat lagu tu. Kan, kerana mereka tu pesakit. Jadi kita kawan sikit. Lah ni dia tinggal habis benda-benda tu dah. Bukan payah tegak kata tu haram ni apa pun. Tak payah. Kita jadi orang yang membantu kehidupan dia. Orang yang langgar perintah Allah ni, mereka miskin, mereka susah, mereka akan terhempap dengan takdir yang keras. Tolong. Jadi kawan mereka, jadi teman mereka, tolong, bantu. Dapat seorang pun jadilah. Daripada 1,900,000 umat Nabi SAW, kita dapat seorang selamat daripada api neraka, cukuplah. Padan dengan kita. Kena bersikap merawat. Kena bersikap merawat. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, dan orang yang alim tetapi belum sempurna ilmunya atau doktor yang bukan pakar tidak layak melaksanakan perubatan. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah tandalah. Saya ikut terlupa, ada apa soalan nak tanya? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.